Dan untuk berkongsi berkaitan dengan surat pertama, iaitu An-Nifaq ataupun penyakit orang-orang munafik yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan secara rasmi pada 9 suku mengikut jadual, saya nak umumkan terlebih dahulu di mana slide ini tuan-tuan puan-puan boleh dapatkan, kerana saya mohon maaf slide ini baru dihasilkan malam semalam dan saya baru upload di slide share. Kalau anda boleh lihat, terus slide share itu ada account saya, Syahri Rahman. So boleh download slide ini di sini. Tapi saya rasa kalau anda tidak mahu download pun tak ada masalah. Yang penting just beri perhatian kepada apa yang saya akan bentangkan. Dan apa yang saya akan bentangkan tidak bukan adalah berdasarkan daripada kelatan surah Al-Munafiqun yang telah dibekalkan. Kita mohon rahmat daripada Allah supaya Allah berikan rahmat kepada kita sepanjang berinteraksi dengan ayat-ayatnya pada pagi ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Adakah mereka tidak melakukan tadabbur kepada Al-Quran, atau sebenarnya hati itu sedang dibiarkan terkunci. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadi. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Akram, pengurusi majlis, dan juga salah seorang daripada 15 orang Dream Team kami di Tadabbur Center. Seterusnya terima kasih kepada Nazir serta seluruh jawatankuasa Masjid Teras Jernah yang telah sudi untuk membantu jiran mereka, iaitulah kami di Tadabbur Center di Ustia Bangi, dengan menyediakan ruang yang begitu selesa pada pagi ini. Seterusnya seluruh ayah-ayah, ibu-ibu serta adik-adik yang dipilih Allah, Dhuyufur Rahman, tetamu Ar-Rahman, untuk hadir ke dalam seminar tematik 1.0. Akram sebut sematik tadi. Tematik. Saya salah dengar. Kalau sematik lain pula maksud dia. Ya. Oh, 2.0. 1.0 dengan surah Yusuf. Makan saya terus banyak macam konsisten datang dalam program-program Al-Quran. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi untuk hadir, dan saya memahami hari Sabtu cuti sekolah, dan mood kita masih lagi mood Hari Raya Aidil Adha. Tetapi tuan-tuan puan-puan menunjukkan komitmen untuk memahami satu surah di dalam Al-Quran, iaitulah surah Al-Munafiqun. Ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat mengenai kepentingan melakukan tadabbur apabila berinteraksi dengan Al-Quran. Soalnya adalah, apakah itu tadabbur?
bila kita berinteraksi dengan Quran, ada perkara namanya tilawah. Tilawah adalah kita membaca dengan bacaan yang telah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca dengan sebutan yang betul, kerana Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Lalu kita kena membiasakan lidah kita dengan bahasa yang diturunkan Al-Quran kepada Nabi yang Arab. Tetapi juga Al-Quran bukan sekadar soal membetulkan bacaan. Al-Quran juga mahukan kepada pembacanya supaya melakukan tafsir. Perkataan tafsir ada di dalam surah Al-Furqan. Tafsir artinya mengupas kulit untuk melihat isi. Kita keluarkan sesuatu daripada sesuatu dengan mengupasnya. Bila kita buang sahaja tudung ini, maknanya kita akan dapat mengeluarkan air yang berada di dalam. Selagi ada penutup, selagi itu kita tidak boleh nampak apakah air yang ada di dalam itu. Adakah air mineral ataupun air sirap. Seandainya cover botol ini adalah cover yang bukan luksina. Jadi tafsir adalah satu perbuatan untuk mengetahui apakah makna kalimah ini di dalam bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Ini maknanya tafsir. Kita berusaha sedaya upaya untuk memahami setakat yang mampu kita lakukan. Sebab tidak semua kita ada kemampuan untuk membelik tafsir-tafsir dalam bahasa Arab. Tetapi sekurang-kurangnya kita semua boleh membelik terjemahan, kan? Jadi terjemahan adalah perkara yang paling asas untuk memahami tafsir. Dengan terjemahan yang diiktiraf seperti terjemahan Abdullah Basmail rahimahullah, maka anda akan memahami dengan mudah. Terjemahan adalah tafsiran yang mudah. Terjemahan adalah tafsiran yang mudah, tanpa perlu anda diberikan maklumat-maklumat yang lebih mendalam. Kerana tidak semua kita ada kemampuan untuk membelik tafsir-tafsir yang tebal-tebal, khususnya di dalam bahasa Arab. Dan tidak semua kita pun, kalau macam saya ada banyak kitab-kitab tafsir dalam bahasa Arab, tetapi cabaran yang kedua adalah adakah saya mempunyai masa untuk membeliknya. Jadi tafsir adalah perbuatan untuk mengetahui apa makna ayat ini, sebagaimana apa makna kalimat ini. Kalimat munafik. Munafik contohnya berasal daripada kalimah nafaqah. Nafaqah tu apa dia? Lalu kita kena tanya orang-orang Arab, yang bukan orang-orang Arab sekarang, kerana orang-orang Arab sekarang bahasa Arab pun sudah jadi ammi, sudah jadi tunggang langgang. Jadi kita kena rujuk kepada lisanul Arab, ataupun kita kena rujuk kepada orang-orang Arab 1400 tahun dahulu, bahkan sebelum Al-Quran diturunkan, sebelum Rasulullah umurnya 40. Bagaimana perkataan nafaqah digunakan oleh orang-orang Arab. Jadi ini kerja-kerja mufassir. Mereka menerangkan makna kalimat ini boleh jadi berdasarkan pertuturan orang-orang Arab, ataupun berdasarkan bagaimana Quran itu sendiri menerangkan makna kalimat itu, ataupun bagaimana Nabi menghuraikan makna kalimat itu ataupun ayat itu, atau bagaimana para sahabat menerangkan makna kalimat itu. Jadi kita menumpang barakah ilmu yang ada pada mereka. Jadi itu tafsir. Tetapi apa yang saya bacakan tadi adalah tadabbur. Jadi apa pula makna tadabbur? Tadabbur inilah yang menyebabkan ulama-ulama yang nak huraikan ayat-ayat Quran, boleh menjadi berjilid-jilid buku mereka. Walaupun mereka menamakan tafsir Al-Azhar, contoh tafsir Al-Azhar, tetapi di dalamnya memuatkan bukan hanya tafsir. Allah yarham
Hamka dari Indonesia, dari Padang, Indonesia. Beliau banyak juga berkongsi apa yang disebut sebagai tadabbur. Tadabbur ini, untuk memudahkan ayah ibu faham, ia bermakna pemerhatian yang sangat mendalam. Ia adalah satu perbuatan merenung dengan panjang. Jadi tadabbur ini dia berbeza daripada tilawah. Tilawah adalah membaca dari satu ayat ke satu ayat, lalu tamatlah surah tersebut. Lalu kita sebut ia sebagai khatam Al-Quran. Tetapi tadabbur adalah kuantiti ayat tidak penting. Yang penting kualiti pemerhatian dan penghayatan. Itu saya rasa perkataan paling baik dalam bahasa Melayu bagi menerangkan makna tadabbur. Saya rasalah perkataan yang terbaik, satu perkataan bagi menerangkan makna tadabbur adalah penghayatan. Sebab seseorang sedang menghayati traffic jam. Ada beza tak dengan seseorang yang sedang memerhatikan traffic jam? Perhati dengan hayati ada beza tak? Walaupun nama anda bukan hayati. Saya sedang memerhatikan traffic jam, saya sedang menghayati traffic jam. Yang mana tadabbur? Ya. Jadi hayati adalah perkataan yang saya rasalah, ya, paling sesuai dalam bahasa Melayu bagi menerangkan makna tadabbur. Yakni satu perbuatan untuk memahami, ya, dabara ataupun membentuk kalimat dubur, iaitu hujung kepada sesuatu. Maknanya apa sebenarnya kehendak ayat ini? Lalu, ya, bila seseorang mengatakan dia melakukan tadabbur, artinya apa? Dia sedang meyakini ayat itu ditujukan kepadanya dan bukan kepada orang lain. Dan seseorang tidak akan dapat meyakini ayat itu tuju padaku kalau dia tidak melakukan pemerhatian yang mendalam. Apa makna pemerhatian yang mendalam? Bukan sekadar tafsir, tetapi ada sesuatu yang mahu disampaikan oleh ayat itu kepada saya. Maka menghabiskan bacaan bukanlah objektif tadabbur, tetapi memahami sedaya upaya. Dan proses ini mengambil masa, ya. Kekadang sesuatu ayat mengambil masa 10 minit, atau kekadang lebih panjang daripada 10 minit. Kenapa, ya? Sebab I still didn't get the point. Itu perkataan orang-orang tadabbur. Saya masih tak faham, dan saya kena usaha fahami ayat ini. Ustaz, bantu saya. Ulama, bantu saya. Apa yang saya faham daripada ayat ini, dia sedang berbicara mengenai kuda, ataupun sedang berbicara mengenai Abraha, Suratul Fil. Tetapi ini beza tafsir dan tadabbur. Kalau anda baca tafsir, maka alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu tidak lain tidak bukan al-fil di situ merujuk kepada siapa? Merujuk kepada pemilik-pemilik gajah yang mahu melanggar Kaabah, iaitulah lebih kurang, ya, menjelang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lebih kurang 45 tahun sebelum surah itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tafsir, dunia tafsir, disiplin tafsir, ya, akan beritahu anda al-fil itu merujuk kepada apa? Gajah. Jadi terima kasih orang-orang Arab kerana beritahu kami orang Melayu yang faham G-A-J-A-H, gajah. Kami tidak pernah kenal huruf fa, huruf ya, huruf lam. Tetapi kerana kamu orang Arab dan Quran turun dalam bahasa Arab dengan tujuan, dan ada hikmah Quran turun dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Melayu, lalu fahamlah kami al-fil bukan burung gagak, tetapi ia merujuk kepada satu binatang besar, iaitulah gajah. Lalu anda pula diberitahu ia merujuk kepada tentera-tentera Abraha. Tetapi tadabbur adalah anda mengulang ayat yang sama
sehingga anda meyakini tiada satu ayat pun sia-sia melainkan berbicara kepada anda. Karena Quran itu berkali-kali disebut fihi dzikrukum, fihi dzikrukum, seperti dalam surah Ibrahim. Dalam setiap ayatnya ada peringatan, bukan untuk orang lain, untuk kamu, untuk mengingatkan kamu yang lupa. Jadi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bila kita merenung dengan panjang, ya, bila kita berfikir dengan mendalam, ini semua tadabbur punya makna. Atau dalam bahasa akademik kita buat kajian yang mendalam tentang apa sebenarnya makna ayat ini. Adakah sekadar nak memberitahu tentang tentera-tentera Abraha satu ketika dahulu, lalu surah ini hanya sekadar laporan sejarah? Maha suci Allah daripada bersifat makhluk. Sejarawan adalah makhluk. Maha suci Allah daripada mempunyai pengetahuan yang hanya terbatas kepada apa yang berlaku di masa lampau. Dalam pengetahuan Allah bukan sekadar Abraha satu ketika dahulu, tetapi dalam pengetahuan Allah juga akan ada lagi the another Abrahas, Abraha, iaitulah ini orang-orang yang akan sebut di dalam kitab-kitab mereka, namanya tafsir, walaupun ia adalah unsur tadabbur, ya. Mereka akan kata ayat yang pertama suratul Fil ini, jika kita tadabbur, kita perhatikan dengan mendalam, ia adalah berbicara tentang kumpulan manusia yang ada kuasa, lalu kuasa dan kekayaan itu digunakan untuk mengumpul kenderaan-kenderaan yang paling moden, dan mereka mahu gunakan kenderaan-kenderaan ini, ya, saya gunakan perkataan yang lebih mudah menunjukkan moden, military transportation. Dulu gajah sebagai kenderaan yang paling cepat untuk menghancurkan sesuatu. Sekarang bukan gajah, sekarang namanya bulldozer, sekarang namanya kereta kebal, sekarang namanya Apache dan seumpama dengannya. Jadi seseorang yang melakukan tadabbur, dia tidak akan sekali-kali merasakan ayat ini hanya berbicara tentang sejarah, karena Allah bukan sejarawan. Laisa kamitslihi syai', la yuhituna apa kata Allah dalam ayat kursi, wala yuhituna bihi syai'in, maafkan saya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang akan berlaku di masa hadapan, Allah juga mengetahui apa yang telah berlaku di masa lampau. Jadi bila Allah paparkan sejarah, ini beza bagaimana Allah paparkan. Allah tidak paparkan hanya sekadar laporan sejarah atau fakta. Allah akan paparkan fihi dzikrukum. Jadi anda biasa guna cermin pandang belakang masa menaiki kenderaan. Kenapa kena ada, walau hebat mana kereta anda Ferrari, perlu kan ada cermin pandang belakang? Maka cermin pandang belakang itulah perumpamaan cerita sejarah dalam Quran. Ya, ia bukan sekadar untuk anda pandang belakang, tetapi anda perlu pandang belakang untuk mengelakkan kemalangan. Jadi itulah yang saya nak terangkan tentang tadabbur. Jadi apabila kita mahu kata yang kita akan melakukan tadabbur surah Al-Munafiqun, maka kita kena ingat dalam ilmu tafsir, surah ini, ya, daripada awal ayat 1, ya, hinggalah ayat 10, ya, ayat 1 hingga ayat 10, ya. Maafkan saya, ayat 1 hingga ayat 8, ya, ayat 1 hingga ayat 8. Okey. Semuanya kelihatannya, ya, kalau kelihatan tu maknanya kalau laut tu permukaan sahaja, permukaan sahaja. Sebab itu orang yang tadabbur ini, dia bukan hanya bermain di permukaan.
Yo, saya tahu makna perkataan ini. Ya, saya faham makna perkataan ini. Tidak semua orang yang ada PhD dalam bahasa sekalipun, dia telah menyelam ke dalam. Mutiara, lu'lu' dan marjan duduk di mana? Di permukaan atau di dasar? Maka dasar kepada sesuatu itu disebut sebagai tadbir, yang berasal daripada perkataan dabara, tadbir. Ya, yudabbirul amr. Ya, Allah bukan hanya mengetahui permukaan, Allah tahu sampai ke hujung, ke dasar. Sebab itu surah ini akan membongkarkan bukan sekadar penampilan dan cara cakap orang-orang munafik, tetapi juga sampai ke dasar apa yang ada dalam hati mereka pun. Inilah surah yang melakukan pendedahan eksklusif ataupun edisi siasat. Jadi saya yakin yang hadir ini, ya, kita bukan hadir sebagai doktor. Oh, di luar sana umat sedang mengalami penyakit-penyakit nifaq, saya datang kemari untuk jadi doktor, untuk merawat kesakitan mereka. Tadabbur, dia takkan fikir pasal orang lain, walaupun dia faham. Dia ada tanggungjawab kepada orang lain. Anak kat rumah, isteri di rumah, jiran sebelah, kawan-kawan sekerja. Ya, kita ada tanggungjawab. Tetapi itu nombor dua. Nombor satu adalah fihi dzikrukum. Saya datang kemari kerana saya bimbang simptom nifak itu ada pada saya, tetapi saya buat-buat tak tahu. Okey. Saya nak ambil kesempatan ini untuk bagi tahu tuan-tuan puan-puan sekalian, munafik ada dua jenis. Ya? Munafik ada dua jenis. Munafik yang pertama adalah munafik al-munafiqul ladzi ya'lamu annahu munafik. Munafik yang tahu yang dia tu munafik. Siapakah contoh-contoh mereka ini? Mereka boleh jadi spy. Mereka adalah non-muslim. Mereka adalah musyrik, kaum yang menyembah berhala, tetapi diutuskan oleh orang-orang kafir menyusup dalam selimut orang-orang Islam, dan mereka menampilkan rupa paras mereka sebagai muslim, tetapi agenda mereka adalah perisikan. Mereka mahu mendapatkan maklumat pergerakan tentang orang-orang Islam, ataupun mereka tahu mereka bukan muslim, tetapi mereka kena menyamar sebagai muslim, dan terkadang mereka buat diri mereka berjambang dan berjanggut semata-mata untuk menampilkan diri di kaca TV atau di media atau di YouTube. Inilah Islam. Apakah makna Islam bagi orang-orang seperti ini? Sembelih non-muslim dan dirakamkan babak itu, tutup muka dan pegang bendera ada la ilaha illallah. Ini bukan ajaran Islam. Wahai mereka yang mengatakan ini ajaran Islam. Ini antara contoh munafik kategori satu. Mereka yang tahu mereka munafik, mereka pada hakikatnya mereka kekal kafir. Mereka tahu mereka kafir, mereka diutuskan untuk menyamar. Mereka tutup muka mereka, mereka bawa panji yang tertulis la ilaha illallah, tetapi apa yang berlaku adalah mereka bakar hidup-hidup dan mereka rakam kebakaran non-muslim ataupun hamba tawanan itu. Dan mereka quote ayat-ayat Quran, sedangkan tafsiran mereka adalah batil. Salah mentafsirkan ayat begitu. Jadi ini munafik kategori satu. Mereka adalah perisikan, spy, special branch yang diutuskan oleh orang-orang kafir masuk ke negara umat Islam untuk tujuan kerja-kerja, sama ada mendapatkan maklumat ataupun untuk memfitnah ajaran Islam. Tetapi surah ini banyak berbicara tentang munafik kategori kedua.
Apakah munafik kategori yang kedua? Munafik yang tidak tahu yang dirinya munafik. La ya'lamu annahu munafik. Yang ni yang kita kena risau. Yang ni yang saya risau. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka buat baik. Sebenarnya mereka semakin berada di bawah neraka Jahannam. Fid darkil asfal. Mereka sedang gali kubur mereka sendiri. Yang ni yang kita risau. Simptom tu dah ada, tapi kita buat-buat ignore. Apakah simptom orang-orang munafik? Kita akan belajar daripada surah ini. Ya, kita akan belajar 3 simptom daripada surah 11 ayat ini. Paling kurang sebenarnya ada 3 simptom. Setiap penyakit ada simptom, ada tanda. Ya, ada tanda. Luka, ya, tidak cepat pulih, ataupun setiap 2 jam mahu ke tandas, cepat rasa lapar, jadi haus. Itu ada tanda lah tu. Tanda kita kena cepat jumpa doktor diabetes. Okey. Jadi kita di luar sana, umat kita sanggup ya membayar ribuan ringgit apabila melihat simptom kepada penyakit-penyakit fizikal. Tetapi duka citanya, ya, di akhir zaman, di zaman di mana Dajjal akan muncul, pada bila-bila masa, umat ini melupakan bahawasanya fizikal boleh sakit, namanya diabetes, tetapi juga fi qulubihim marad. Hati juga sebenarnya boleh sakit. Sebab itu Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, tubuh sakit, hati tak sakit. Sebab itu dia melafazkan kalimat dalam surah As-Saffat, maaf, surah Sad, massaniyad-dur. Dia tak kata massaniyad-dar. Ad-dur artinya sakit dari satu aspek sahaja, iaitulah sakit luar aja. Tapi kat dalam hatiku, anta arhamur rahimin. Dia kekal bersangka baik pada Allah atas musibah kesakitan itu. Ayub adalah model yang terbaik. Bagaimana hati kekal beriman walaupun tubuh sakit tenat. Tetapi kita hari ini sihat belaka, tetapi tidak sedar yang hati kita sakit, dan simptom tu dah ada, dan kita ignore, kita buat-buat tak tahu. Maka sebab itu kita hadir kemari, bukan nak jadi doktor, tetapi risau kalau simptom itu saya buat-buat lupa. Jadi inilah 2 jenis munafik, dan surah ini banyak berbicara tentang munafik kategori yang kedua, iaitulah mereka yang buat-buat tak tahu yang mereka sudah ada sifat-sifat orang-orang munafik. Jadi tuan-tuan stay dengan saya. Alhamdulillah masa kita agak panjang, jadi saya ada masa yang mencukupi untuk menguraikan apakah 3 tanda orang-orang munafik berdasarkan 11 ayat dalam suratul Munafiqun. Baik, apa yang saya nak sebutkan juga kepada anda, suratul Munafiqun, kalau dari sudut ilmu tafsir, anda akan ada satu disiplin dalam ilmu tafsir ini, namanya sebab-sebab penurunan. Siapa boleh sebut dalam bahasa Arabnya apa? Yes, bagus asbabun nuzul. Tahukah anda ayat 1 hingga ayat 8, ayat 1 hingga ayat 8 surah ini berbicara tentang munafik. Munafik. Tetapi surah ini tidak hanya memaparkan sifat orang-orang munafik. Kalaulah surah ini hanya memaparkan sifat orang-orang munafik, dan katakan ayat 9 hingga 11 tiada, maka berkemungkinan pembaca suratul Munafiqun
akan berlaku dua perkara sahaja, iaitulah surah ini turun kerana Abdullah bin Ubay dan seangkatan dengannya. Sama macam surah Al-Masad, orang yang tidak melakukan tadabbur dan sekadar mengetahui tafsir, mereka akan kata surah ini hanya, dia tak ada masalah kata surah ni pasal Abu Lahab, surah ni pasal Abdullah bin Ubay, dia tak ada masalah. Tetapi bermasalah sekiranya berkata surah ini hanya. Kerana bila anda berkata hanya, maka terbataslah sasaran surah itu. Betul tak? Surah ini hanya untuk Abu Lahab, surah ini cerita pasal Abu Lahab. Itu statement yang betul dari sudut ilmu tafsir. Karena penurunan surah itu selepas kata-kata celupa daripada bapa saudara Nabi, iaitulah Abu Lahab. Tetapi di dalam Al-Quran Allah menekankan tadabbur. 4 kali kalimat ini muncul di dalam 4 surah. 2 tadabbur, 2 lagi yadabbar, yang bermakna juga tadabbur, hanya dihilangkan huruf ta. Jadi orang yang melakukan tadabbur, pemerhatian yang mendalam, mereka tidak akan kata surah ini hanya untuk Abu Lahab, kerana ayat 2 tidak berbicara mengenai Abu Lahab. Ayat 2 melengkapkan ayat yang pertama. Ayat yang pertama menceritakan tentang sejarah. Ayat yang kedua nak beritahu akan ada lagi Abu Lahab. Apa sifatnya? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mereka rasa cukup dengan harta yang banyak dan anak-anak yang ramai, dapat memelihara dan melindungi mereka daripada azab. Itu sifat yang ada kepada Abu Lahab yang disebut pada ayat pertama. Jadi orang yang melakukan tadabbur akan kata, saya kalau hidup hanya untuk menambah duit dan anak dan tiada tujuan ibadat, saya mengikuti jejak Abu Lahab, saya akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi ini orang tadabbur. Di mana saya dalam ayat ni? Jadi surah ini dia tak lengkap dengan hanya 1 ayat 2 ayat, paling kurang 3 ayat. Betul kan? Surah apa? Al-Kautsar. Jadi penting hubungan antara ayat supaya anda boleh faham what's the point. Jadi suratul Munafiqun bukan seperti yang ramai orang sangka, hanya berbicara tentang Abdullah bin Ubay and the gang. Buktinya apa? Surah ini tidak sebut sepatah pun nama orang munafik, walaupun namanya Munafiqun. Tetapi surah ini memaparkan sifat orang-orang munafik. Surah ini merumuskan cerita orang-orang munafik yang begitu banyak di dalam Al-Quran. Dalam Quran ada 3 surah dinamakan sempena An'amta alaihim, Al-Maghtubi alaihim, Ad-Dallin. Anda baca surah Al-Fatihah, ayat yang terakhir berbicara tentang 3 jenis manusia. Yang pertama apa dia? An'amta alaihim, mereka yang Allah telah berikan kepada mereka nikmat iman. Yang kedua apa dia? Allah murka. Yang ketiga apa dia? Sesat. Bagaimana 3 surah muncul bagi merumuskan 3 jenis manusia ini? Yang pertama, suratul Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, penghuni syurga Firdaus. Itulah nama tauqifi ataupun nama yang Allah Ta'ala putuskan kepada surah yang bermula daripada Qad aflahal mu'minun. Itu menerangkan ciri-ciri An'amta alaihim. Ciri yang kedua yang kita kena elak 17 kali kita baca dalam solat fardu, ghairil maghdubi alaihim. Jangan jadikan kami orang-orang yang kekal dalam kemurkaan Allah. Tuan-tuan, Allah sangat murka kepada mereka lebih daripada yang menyembah berhala. Allah murka kepada mereka lebih daripada orang kafir
Siapakah mereka ini? Orang yang sudah diberikan ilmu, mereka duduk dengan Rasul, tetapi akhirnya mereka kafir dalam diam. Sebab itu kalau anda baca suratul Baqarah, surah kedua yang menghuraikan suratul Fatihah, anda baca 5 ayat pertama suratul Baqarah menerangkan al-mu'minun. Ayat 6, ayat 7 menerangkan mengenai al-kafirun. Dan mulai ayat 8, 9, 10 dan panjang lebar menerangkan tentang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mereka adalah munafik. Siapa contoh munafik dalam lipatan sejarah sebelum kaum munafik di Madinah? Bani Israel. Sebab itu cerita mereka mendapat liputan besar dalam surah Al-Baqarah. Kerana Nabi berada di Madinah ketika surah ini diturunkan. Para sahabat kena bersedia dengan ancaman terbaru. Bukan lagi kafir yang terang-terang, 13 tahun menunjukkan penentangan dan tidak mendengar, bahkan caci maki bila diperdengarkan Al-Quran. Tetapi kali ini anda berdepan dengan orang kafir spesies baru. Mereka yang duduk dalam majlis kamu, mereka dengar, mereka tidak lawan, tetapi hati mereka kekal kafir. Mana yang anda rasa Allah lebih murka? Mereka dengar, mereka duduk dalam majlis, mereka mengharamkan orang-orang Islam daripada mendatangkan keburukan kepada mereka dengan mereka mengisytiharkan innaka la Rasulullah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka dengan ucapan itu selamatlah darah mereka daripada ditumpahkan atas apa jua sebab dan alasan. Sebab itu Allah lebih murka kepada mereka, sehingga Allah menyebut kedudukan mereka di dalam suratul Nisa, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya mereka yang munafiqin, ya, Allah tak kata innal ladina nafaqu, fa'il. Allah gunakan isim yang menunjukkan, ya, ada sesuatu yang tiada dalam terjemahan. Sesungguhnya orang-orang yang kekal dalam kemunafikan. Perkataan kekal itu penting. Maknanya apa? Kita dah sedaya upaya nak selamatkan dia. Dia dah ada simptom. Kita nak bantu beri ubat, beri vaksin. Dia berpaling. Lawaw ru'usihim wahum mustakbirun, kata suratul munafiqun. Bila kita seru mereka supaya bertaubat, kerana kamu sudah ada simptom. Pertama sekali simptomnya, kenapa bila kita seru sahaja untuk bantu kerajaan Madinah infak paling kurang 2.5% zakat fitrah, kamu kedekut? Kenapa tidak mahu menunaikan zakat? Bantulah kerajaan Madinah. Yang kedua, kenapa kamu hilang daripada peperangan? Kenapa tak nak bantu pasukan muslimin pertahankan Madinah? Kamu menghilang bukan sekali dua. Kamu sentiasa menghilangkan diri tanpa sebarang alasan yang munasabah. Jadi ini antara simptom. Lalu bila mereka ini ditegur, mereka lari. Jadi orang-orang yang kekal dalam kemunafikan, mereka berada dalam darat. Kalau syurga Allah panggil daraj, darjat. Tetapi kalau neraka Allah panggil darat. Maknanya sama sahaja, tingkatan. Ayat ini menunjukkan neraka pun ada tingkatan-tingkatan, ya? Kalau anda baca tafsir Al-Alusi, memang ada 7 tingkatan. Quran menyebut 7 nama neraka. Yang paling dalam, yang paling panas, ya, iaitulah Jahannam. Dan Jahannam sahaja dia ada yang paling bawah. Jahannam itu sahaja luas. Dan yang paling bawah
sudah pasti dasar. Dasar itulah ada kayu api. Ya, waktu anda akan jumpa perkataan kayu api dalam suratul Munafiqun sebentar lagi. Ya, kayu yang tidak berguna. Ya, khusyubun musannada. Kayu. Mereka ni bahan bakar. Mereka duduk bersama dengan bahan bakar, ya. Maknanya kalau dah duduk di dasar, bukan duduk di mana-mana yang lebih tinggi, memang walan tajidalahum nasira. Memang jeritan anda, raungan anda, tak ada orang pun peduli. Sebab anda berada di lapisan yang paling bawah, darkil asfal. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sekadar menyebut munafik dan musyrik. Munafik dan musyrik berada dalam neraka, tetapi Allah kata munafik punya kedudukan dalam neraka pun tidak sama dengan kedudukan orang kafir dalam neraka. Munafik berada di lapisan yang paling bawah, yang paling panas, yang tiada seorang pun akan mendengar rintihan. Dan kerap kali Allah menggunakan perkataan alim dan bukan azim. Azabun alim dan bukannya azabun azim kepada orang munafik. Alim maknanya pun keterlaluan kesakitannya, maknanya dari 1 minit ke 1 minit tiada sebarang kompromi kepada azab yang menimpa munafik dalam neraka. Setiap azab yang menimpa mereka adalah kesakitan yang bertambah dan tidak berkurang. Terkadang dalam neraka, walaupun kesakitan itu bertambah, boleh jadi ya ada yang mendengar rintihan dan apa ni, raungan penghuni neraka. Tetapi lebih azab adalah apabila makin sakit tetapi tiada sebarang ya kelihatan sesiapa yang sudi untuk mendengar rintihan. Jadi ayat ini menunjukkan, ya, sebab tu Allah Ta'ala sebut ya dalam surah Al-Fatah dan beberapa surah lain. Allah sebut munafik dulu, baru Allah sebut musyrik apabila azab dalam neraka, kerana murka Allah kepada mereka lebih, kerana mereka melakukan perosakan daripada dalam. Kita tak dapat detect, kita tak dapat nak kenal pasti siapa mereka ini. Dan itu bukan isu utama. Isu utama adalah kita tak boleh nak bertindak kepada mereka kerana mereka telah menampilkan diri mereka sebagai Muslim. Dan kita kena ingat, mana-mana Muslim terpelihara darah mereka daripada tumpah, walaupun jua sekalipun, kerana mereka berada di dalam komuniti orang-orang Islam dan mereka telah mengatakan syahadah di mulut mereka. Agama ni dia menjaga kita daripada bertindak berdasarkan persepsi. Agama ni dia pelihara kita daripada bertindak berdasarkan prasangka. Sebab kalau anda sekadar bertindak berdasarkan prasangka, sedangkan apa yang nampak pada zahir dia Muslim, maka berapa banyak darah akan tumpah. Maka sebab itu agama ini memelihara kita daripada menumpahkan darah. Maka sekalipun dia sudah ada tanda-tanda yang jelas dia munafik, namun kita tidak boleh bertindak untuk menumpahkan darahnya sebagaimana kafir. Kita boleh tumpah darahnya, kita boleh berperang dan berjihad apabila mereka sudah melepasi batasan yang dibenarkan, iaitulah mereka sudah melampau batas dengan menceroboh ya negara Islam ataupun negara umat Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak sebutkan di sini, barang siapa yang memerhatikan suratul Munafiqun, pertama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak reveal walau satu nama pun munafik yang ada dalam senarai kertas yang SU-nya adalah Huzaifah Al-Yaman, yang mana Nabi tahu senarai itu. Nabi mengumumkan ya senarai itu sebab dia Nabi, alladhi indahu naba'un, sebab dia diberikan wahyu tentang siapa yang munafik. Sebab dia Rasul, dia memang ada pengetahuan tentang hati-hati manusia setakat yang Allah beritahu. Yang Allah tak beritahu, Nabi tetap tak mengetahui. Okey. Tetapi perhatikan ya, perhatikan. Pertama, Allah tidak sebut
nama walaupun Abdullah bin Ubay. Yang kedua, perhatikan ayat 9 hingga ayat 11 yang mengisyaratkan tadabbur. Apa makna tadabbur? Surah ini bukan hanya berbicara tentang satu orang manusia pada zaman Nabi namanya Abdullah bin Ubay. Surah ini berbicara tentang fihi dzikrukum ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Maknanya Allah Ta'ala sempurnakan surah ini dengan penghujung surah ini, surah Al-Munafiqun, menutup tirai dengan memperingatkan orang-orang yang bernama mukmin, jaga-jaga daripada penyakit Abdullah bin Ubay masuk ke dalam hati kamu. Jadi ceritanya bukan hanya cerita sejarah, ceritanya adalah cermin pandang belakang untuk kamu reflect diri kamu. Aku ada tak ciri-ciri ini? Kalau aku ada, jejak aku sama dengan jejak Abdullah bin Ubay? Ma'adallah. So, boleh nampak ya bagaimana Allah menyusun atur perjalanan suratul Munafiqun dengan penamatnya pun menyebabkan anda rasa tak selesa. Surah ini berbicara mengenai orang yang beriman juga. Sebab itu anda baca surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Berhenti tak? Kena berhenti kan? Sebab ada satu ayat kan? Sedangkan ayat yang sebenar, ya, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Nerakalah kepada orang-orang yang solat, yang ada yang di situ, yang solatnya tidak menjadi agenda utama hidupnya. Dia solat bila ada orang, dia solat kerana nak tunjuk dia Muslim. Tetapi menariknya, Allah jadikan fawailul lil musallin satu ayat. Kenapa ya? Fihi dzikrukum. Walaupun kamu yakin kamu tidak munafik, tetapi bila Nabi sebagai imam baca surah ni, Nabi berhenti kerana Allah perintahkan berhenti sebagai satu ayat, supaya semua yang solat di belakang Nabi, para sahabat yang dijamin syurga 10 orang pun akan merasakan mereka tidak terlepas daripada wahyu. Kalau itulah sikap yang dididik daripada Quran, maka siapa kita nak jadikan suratul Munafiqun sebagai surah untuk kita bercakap tentang kelemahan orang lain, kelemahan iman orang lain, memunafikkan orang lain? No, surah ni fihi dzikrukum. Tujukan surah ini dengan cara tadabbur kepada diri kamu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah senarai nama yang ketiga yang disahkan oleh Nabi penghuni syurga. Kan? Betul kan? Dalam 10 senarai yang Nabi sebut dalam pelbagai hadis, mereka adalah yang dijamin syurga. Antaranya Umar Al-Khattab. Tetapi Umar bila dapat tahu Nabi ada senarai nama orang-orang munafik, dia sangat risau dan menyatakan kerisauan itu kepada Huzaifah radhiyallahu anhuma. Moga-moga nama aku tiada di situ. Umar risau nama dia ada. Kita bukan Umar. Kita patut lebih risau. Inilah generasi yang dididik oleh suratul Munafiqun. Inilah generasi yang dididik oleh Al-Quran. Bila mereka baca Al-Maghdubi alaihim, mereka tak rasa ayat itu hanya berbicara mengenai Yahudi. Yang mereka faham, tadabbur, Yahudi sebagai contoh, cermin pandang belakang. Cerita Yahudi dalam Quran untuk saya tengok saya ada tak perangai Yahudi. That's why Nabi tafsirkan Al-Maghdub sebagai Yahudi. Bukan membataskan makna, tetapi untuk kamu ada kayu ukur. Siapa contoh munafik, wahai Rasulullah? Maka baca cerita Yahudi dalam suratul Baqarah, baca cerita Yahudi dalam suratul Nisa, baca suratul. Jadi jangan sekali-kali kita merasakan surah ini berbicara tentang orang lain, ya.
Kemudian seterusnya Nabi seringkali membaca surah ini pada hari Jumaat semalam, ya, pada rakaat kedua. Dan rakaat pertama Nabi membaca surah sebelum surah Al-Munafiqun dalam mushaf, iaitulah surah Al-Jumu'ah. Dan sebelum tu tuan-tuan dah jelas belum? Yang 3 golongan dalam ayat terakhir suratul Fatihah telah melahirkan 3 surah yang merumuskan sifat mereka. Sebab kadang-kadang kita ni tak suka dengar panjang lebar, kita nak dengar rumusan dia. Jadi an'amta alaihim suratul Mu'minun, ia ada 6 sifat. Ada 6 sifat penghuni syurga Firdaus. Yang kedua apa dia? Al-Maghdubi alaihim suratul Munafiqun, ya, munafik adalah yang sangat dimurkai. Dan Ad-Dallin adalah siapa? Suratul Kafirun. Ini 3 surah yang nama surah saja tiada khilaf kalangan ulama, iaitulah surah yang telah disepakati, itulah nama yang Allah Ta'ala beri, tauqifi, ya. Jadi betapa besarnya perhatian Allah kepada 3 jenis manusia ini, sehingga Allah menurunkan 3 surah yang membongkarkan, ya, 3 masalah, ya, yang boleh berlaku kepada manusia. Okey, sekarang saya nak huraikan apa yang saya sebut tadi. Apa dia? Kenapa Nabi baca pada hari Jumaat rakaat yang kedua salat fardu Jumaat suratul Munafiqun? Itu sahaja sudah menerangkan lagi makna tadabbur. Nabi tidak membaca suratul Munafiqun kepada para sahabat dalam lecture, majlis, halaqah. Dan Nabi tidak menjadikan kayu ukur tadabbur surah ini adalah sebaik saja Nabi baca, pergi cari munafik dan baling batu. No. Nabi baca suratul Munafiqun dalam solat yang semua orang datang, lelaki khususnya. Dan anda semua sedia maklum, Nabi bersabda 3 kali tinggal Jumaat tanpa alasan munasabah adalah tanda. Memang tanda dah tu, munafik. Jadi Nabi baca suratul Munafiqun di rakaat yang kedua ketika semua lelaki muslimin datang, dan boleh jadi muslimat pun hadir sama, silakan. Kerana supaya semua orang tidak rasa selesa, yang mereka selamat daripada penyakit hati yang paling berat dalam Quran ini. Masakan tidak, lepas ada suratul Fatihah, inilah penyakit hati yang paling panjang cerita selepas suratul Fatihah, iaitu cerita mengenai di depan dia kata dia Muslim, di belakang dengan syaitan-syaitannya dia mengatakan kami sebenarnya kafir, kekal lagi dengan kamu. Wa idza khalau ila syayatinihim, ya, sebaliknya. Jadi kita kena beri perhatian kepada surah ini. Baik, seterusnya, selepas anda mengetahui tadi mengapakah Nabi membaca suratul Munafiqun pada hari Jumaat, seterusnya adalah mari kita perhalusi ayat 1 hingga 4. Saya akan mula detailkan. Anda akan memerhatikan ayat-ayat mengenai ciri munafik di depan mata kamu. Ayat 5 hingga 8, ciri munafik di belakang kamu. Maknanya Allah mulakan suratul Munafiqun dengan ciri yang kamu boleh nampak. Kemudian Allah bagi tahu apa ciri mereka yang kamu tak nampak. And then surah ini berakhir, kamu jangan rasa selesa yang kamu tidak ada penyakit ini. Ia peringatan untuk semua orang beriman. Okay. Itu dia punya perjalanan surah. Dan apa makna nifaq? Ini yang paling penting. Okay. Setakat ni ada soalan? Tadi, ya, bukan dia. Sekarang baru masuk tajuk.
Apa makna nifaq? Kita kena adil dengan bahasa Arab. Kita tak boleh ikut apa orang kata. Kerana ramai orang kata munafik, lalu kita pun sebutlah munafik. Dan kita tak tahu menahu tentang asal-usul perkataan munafik. Adalah sangat penting bagi orang yang cinta kepada ilmu Al-Quran untuk berkata, saya tidak setuju dengan tafsir anda selagi saya tidak diterangkan makna kalimat ini dalam bahasa Arab, pertuturan orang-orang Arab. Karena Quran turun dalam bahasa yang orang-orang Arab telah gunakan dengan establish. Baik. Dari sudut bahasa, nafaqah, nafqun, yang membentuk beberapa kalimat-kalimat lain, dia adalah satu kalimat yang digunakan kepada kehilangan yang tiba-tiba berlaku kepada sesuatu yang bergerak. Jangan catat lagi, dengar dulu. Bagi faham dulu baru catat. Sesuatu yang bergerak tiba-tiba hilang. Maka apa yang sudah berlaku adalah nafaqah. Sesuatu yang sedang bergerak tiba-tiba hilang. Dan boleh jadi sebab hilang itu kerana, kita ambil contoh ya, air yang sedang bergerak, maknanya mengalir, tiba-tiba hilang. Kenapa? Antara sebabnya adalah lubang. Sebab itu Ibnul Athir ya mendefinisikan nifaq ataupun nafaqah, dia berasal daripada kalimat yang merujuk kepada lubang, yang menghilangkan sesuatu yang bergerak. Sama ada air yang mengalir atau orang terjerumus masuk ke dalam. Kita tak tahu menahu dah ke mana dia pergi, kerana dia sudah terjerumus ke bawah. Penting anda faham makna dia, supaya anda ada kayuku apa makna munafik. Sering kali anda diperdengarkan makna munafik bukan di sudut bahasa, anda terus ambil pada makna istilah, mereka yang menzahirkan Islam dan membatinkan kafir. Tapi tolong berikan keadilan kepada bahasa. Kita kena rujuk kamus Dewan Bahasa Arab. Jadi sekarang boleh faham tak? Lubang tu nombor 2. Yang penting adalah bila benda tu bergerak tiba-tiba hilang. Contoh, saya tulis di sini, nafqud dabah, ya, nafqud dabati wa mautiha ba'da, binatang yang bergerak tiba-tiba hilang kerana telah mati selepas berlalu kepadanya kehidupan. Jadi perbuatan itu namanya nafaq. Okey. Sekarang anda dah faham ke tidak apa makna bergerak tiba-tiba hilang? Bagi faham itu dulu, sebelum saya huraikan infak dan munafik, kerana dua kalimat ini ada di awal dan di hujung surah. Awal surah cerita pasal munafik, hujung surah menyebut perkataan infak. Berasal daripada satu kalimah yang sama, nafaqah. So let's kill nifaq with infak. Jadi sekarang saya akan mula mengaitkan literal makna kepada istilah. Dalam Quran Allah menggunakan kalimat infak kepada perbuatan yang duit tu sepatutnya bergerak sebagai simpanan. Duit tu sepatutnya bergerak dan disimpan, lalu bertambah-tambah. Maknanya duit tu bergerak masuk dalam bank, duit tu bergerak masuk dalam poket, duit tu bergerak dan bertambah. Tetapi orang yang melakukan infak, dia telah menghilangkan simpanan itu, dia telah menghilangkan duit itu daripada bergerak masuk ke dalam bank, ya, dengan tujuan untuk benda yang dia tak nampak, masukkan ke dalam tempat yang dia tak nampak. Iaitulah mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah
Mereka seperti menanam benih. Benih boleh nampak dah, tapi buahnya nanti akan dipetik di mana? Di akhirat nanti. So saya harap sekarang anda faham rahsia penggunaan perkataan infak yang merujuk kepada perbuatan yang terpuji. Namanya menyumbang. Dan infak bukan hanya terbatas kepada wang. Kalau wang saja namanya sedekah ataupun zakat. Tetapi kalau Allah kata anfiqu, maka ia juga boleh merujuk kepada menyumbang ilmu macam apa yang saya buat sekarang, ataupun menyumbang tenaga seperti Akmal, Syafiqah, suami isteri yang bertungkus lumus, ya, anak muda, ya, untuk bantu perjalanan kelancaran program ini, ya. Kalangan tuan-tuan orang-orang Bangi ini mungkin ada yang kaya, lalu dia menyumbang dalam aspek sedekah ataupun sedekah jariah, sedekah yang bersifat wakaf, ya, bantu tadabbur center, kan, funding dan seumpama dengannya. Okey, boleh? Okey, sekarang saya nak bergerak pula kepada nafkah dalam pengertian munafik. Setakat ni boleh faham tak? Okey, bagus, alhamdulillah. Okey, munafik pula merujuk kepada, dan kena ingat, munafik ini berasal daripada nafkah, bukan nafkah. Infak dia berasal daripada nafkah. Nafkah dia adalah perbuatan yang saling berlawanan, saling bersaing. Ni pun bergerak, ni pun bergerak. So dia perbuatan yang saling bergerak. Okey, munafik adalah apa yang bergerak. Dia duduk di Madinah, dia bukan duduk kat Mekah. Jadi mereka sentiasa diperdengarkan munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabb. Mereka sentiasa mendengar seruan-seruan sebab mereka duduk dalam majlis Nabi. Mereka duduk di Masjid Nabawi. Mereka selalu mendengar peringatan-peringatan yang meningkatkan iman. Lalu iman itu masuk ke lidah mereka, iman itu masuk ke dalam fikiran mereka, tetapi mereka tidak mahu iman itu bergerak sampai ke hati mereka. Mereka hilangkan iman itu dengan sebab kekayaan, dengan sebab pengaruh, kekuasaan. Sebab itu Allah menyebut mereka sebagai amanu thumma kafaru. Mereka telah bertindak dengan ucapan atau tindakan yang menyebabkan mereka kehilangan iman. Mereka tidak rela iman itu menembusi hati mereka. Mereka hilangkan iman itu daripada bergerak daripada lidah sampai ke dalam hati. So iman itu telah dibataskan hanya setakat lidah. Lepas itu mereka cakap nashhadu innaka la Rasulullah, tapi mereka sebenarnya kafir. So saya harap anda boleh nampak adanya persamaan antara infak dan munafik dari sudut makna bahasa. Sesuatu yang sepatutnya bergerak tetapi hilang secara tiba-tiba, tetapi sekarang anda nampak yang positif dan yang negatif. Saya doakan ayah ibu boleh faham makna literal. Okey, kalau susah nak faham juga, maka kita ambil sahaja Ibnul Athir punya definisi, iaitulah lubang. Yang mana dengan hanya memahami lubang, anda sudah boleh letak positif kat mana, negatif kat mana. Yang positif saya dah terangkan tadi. Anda tanam benih dalam tanah, yang anda kena buat lubang dulu. Anda tanam benih dan anda kambus. Itulah makna infak. Tetapi munafik juga bermakna apa dia? Anda tanam dalam-dalam anda punya kekafiran dan anda tutup dengan iman. Maknanya tutup dengan ucapan yang anda Muslim, tapi dalam hati anda yang anda sembunyikan daripada orang lain adalah kekafiran. Jadi boleh nampak ya, boleh gunalah mana-mana yang anda boleh mudah faham. Setakat ni ada soalan tak?